Hello guys, apa khabar semua guys and girls, apa khabar semua? Selamat sejahtera, selamat datang ke Saka Market Official. Seperti biasa, kepada yang baru lihat video saya ni, minta maaf sebab saya lama tak aktif. Tetapi tidak mengapa, saya akan membuat yang terbaik untuk korang. Saya akan cuba untuk membuat analisis dan penerangan yang cukup baik untuk korang, supaya korang akan senang untuk trade pada masa yang akan datang. Okay. So hari ni saya nak membuat penerangan tentang pair GBP USD. Okay, GBP USD. So korang, seperti korang nampak, saya ada buy. Okay, tengok dulu pair kita yang saya baru-baru entry ni. Saya akan tunjukkan dulu sebelum dan selepas. Okey, ni sebelum lah. Sebelum sudah berapa pips Okey, dekat 700 lah, tapi 692 lah. Okey, dekat 700. So saya ada entry pair GBP USD. Saya ada video gambar sebelum. Ni adalah gambar sebelumnya dan ini adalah gambar selepas. Tempat yang sama ni. Tempat yang sama. Okey, ni sama jugalah. Sama kan? Sama. Okey. Ni ada lagi ni M15 yang saya buy. Saya tunjukkan M15 yang belum naik lagi. Okey, ni time ni pagi lah. Saya tunggu time tu, saya tak tidur lagi. So saya just share lah pada waktu tu. Yang untung yang baru lihat saya main video time dalam channel tu, okay, good lah kan. Yang terlepas pandang tidur, tak apalah. Ni sama lah kan. Sama je. Ni yang sebelum, belum naik lagi kan. Ni selepas. Ni baru-baru naik lah kan. Saya screenshot. Ni selepas dia sudah pun fly to heaven. Terbang ke langit. Okay, ada lagi ni dekat. Itu nantilah saya akan explain. Okay, itu sahaja. Okay, so sekarang ni persoalan dia, kenapa saya buy di sana, betul? Okay, kejap saya tunjukkan. Ni saya dah close separuh dah lah kan. Saya dah close separuh. Separuh lagi saya hold. Okay, first sekali kita akan membuat kita akan mencari, kita akan perhatikan dulu pergerakan market ETF yang paling besar monthly. Bagi saya monthly pun tak cukup, weekly okay. Weekly pula, paling tinggi bagi saya tahun lah. Sebab kita trade ada tahun. Yang dekat janganlah, 10 tahun tak perlu. 1 tahun pun okay lah, sebab akhir-akhir tahun ni kita tak tahu price nak closing kat mana, betul tak? So kalau boleh MetaTrader up sekian buat TF yearly ke kan, di MetaTrader. Okay, kalau di TradingView apa semua saya tak tahulah. Okay, monthly korang lihat, saya ada nampak ada rejection yang sangat strong. Nampak? Saya dari dulu sampai sekarang saya akan cakap, saya akan perhatikan, saya akan telitikan tentang rejection ni. Okay, rejection ni memang memainkan peranan yang sangat tinggi lah bagi saya lah. Ni tengok, ada rejection. Lepas rejection mesti ada apa-apa yang akan berlaku, betul? So sama juga rejection di sini. Tengok rejection di sini yang strong. Lepas tu price datang, main terus terbang. Monthly tau, bukan daily ke, bukan H4, bukan yang kecil, ni besar tau. Naik turun, lepas tu naik lagi. Ni dah berapa pips tau kalau lepas reject ni. Lepas sudah reject kan, so kita try kira tengok. Okay, contoh kita dapat entry dekat sinilah. Okay, tu kalau kita hold dah berapa pips tau. Dekat 1800 1800
Sekejap lah. Dia lah tu 1800. 1800 pips kita boleh pegang. So sama juga di sini, ada rejection yang strong. So kita dapat re-entry di sini lah. Kalau kita nampak betul-betul lah kan, dia macam ada pergerakan continue untuk menaik lah, kita dapat re-entry. Okay, so monthly kita dah sudah tengok. Kita pergi ke weekly. Weekly sama juga, rejection sangat strong. Dia naik, tak turun balik, dia naik lagi, turun, dia naik. Okay, dia buat satu tempat sell di sini. Sepatutnya datang sini dia kena turun, tapi dia telah pun break. Okay, so kita pergi ke daily. Okay, daily kita nampak ada sell yang strong, lepas tu naik, dia respect sekejap turun, lepas tu dia naik balik, dia tak respect dah resistance ni, dia turun balik. Tu dia cari tempat-tempat yang terlepas ke apa-apa kan. So kita kena filter lagi sekali. Okay, kita filter gauge 4. Okay, kemuncak-kemuncaknya setelah pun datang. Okay, so kita dapat perhatikan di sini just overall lah. Saya pergi kat tempat saya entry ni. Tempat saya entry ni nanti saya akan explain tempat yang saya entry ni lah. Ni tempat entry ni kenapa naik. Okay, sebelum tu kita pergilah belakang sikit ni, lepas tengok kenapa naik di sini, kenapa naik di sini. Kita overall. Okay, so di sini kita nampak apa? Turun. Tiba-tiba turun yang kuat. Okey, tak apalah. Turun yang kuat, dia naik. Dia respect. Dia respect di sinilah resistance ni. Resistance ni respect lah sikit lah. Kita just overall lah. Kita just cincai-cincai kita buat lah. Turun tiba-tiba, mendadak tu price naik. Dia respect, dia turun balik. Very good lah. Tiba-tiba price naik. Ni resistance yang strong ni. Sepatutnya dia kena respect, dia kena turun ni kan, dia kena respect, dia turun. Tiba-tiba dia break. Alamak, macam mana ni? Break. Sepatutnya tempat ni dia kena sell, tapi dia buy. So dia datang balik, buy, naik balik. Dah berapa pips lah ni. Okay, so di sini price datang balik ke sini. Pasal apa? Okay, kita kena tengok di sini ada apa. Ada apa di sini? H1. Okay, H1 mana dia? Okay, kita nampak dah. Okay, relax, santai. Dia reject cantik, dia lepas sikit lah kat bawah, tapi dia sudah naik. Okay, kenapa dia naik di sini? Tengok betul-betul. Sini ada resistance, dia sudah naik di sini. Tiba-tiba dia naik mendadak yang kuat. So kenapa dia naik mendadak yang kuat di sini? Tengok dalam ni ada apa. Tengok, ada resistance. Tiba-tiba price naik, dia respect, dia turun. Okay, dia turun, dia kena turun terus ke bawah, betul tak? Dia kena, macam mana saya nak cakap? Okay, like this. Okay, wait. Saya lukiskan. Don't worry. Okay, ni main turun. Lepas tu price datang balik, dia dah naik, dia nak turun. Okay, so tempat ni sepatutnya naik, dia kena turun terus. Okay, sama juga di sini kan, dia main, dia kena turun terus ke bawah. Dia kena main, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, dia naik, lepas tu dia turun terus sini. Tapi dia tak jadi macam tu. Dia jadi apa? Dia main sini, terus dia naik. So tempat ni boleh dikatakan tempat untuk continue buy lah. Price not willing to sell, tapi dia naik. So kita kena cari untuk continue buy. Dia datang balik. Ada news ke apa kat sini. Naik terus.
settle masalah. Sama juga di sini, dia naik terus. So price datang, buy, settle masalah. Tu je, bagi saya yang tu je saya boleh katakan lah. Maksudnya simple, price tidak mahu sell, so dia nak buy. Tu saja. So price sudah pun naik, kita pergi ke daily balik. Okay, tu dah settle lah tu. Sudah settle. Sekejap Okay, daripada sini sudah naik. Kejap, kita pun zoom tu balik. Lawa sikit, betul tak? Okay, dia sudah datang sini balik, sudah naik. Tu naik. Dia break resistance ni, dia break. Okay, turun balik. Turun, okay. Tempat ni memang korang akan fikir, okay, ini adalah resistance naik. Okay, naik. Tiba-tiba dia tak turun terus, dia naik terus kan. Okay, memang betul. Okay, sama-sama konsep macam tadi tu. Marking tempat ni. Okay, marking kita marking tempat ni. Perhatikan betul-betul lah. Okay, saya cakap satu benda. Korang cari tempat-tempat tu semua memang okay. I really appreciate that. But di sini saya nak telitikan satu benda. Kalau price dia sudah datang ke tempat zone ni, tengok betul-betul kenapa dia boleh tak dia nak naik. Okay, dia reject tak? Tengok di TF kecil. Okay, contoh TF kecil ni Okay, like tak nampak sangat. Ni tempat ni kan. Tengok ada rejection tak di sini? Contohnya, okay, daripada sini ni lah. Tempat ni lah. Tempat ni kita marking ni yang naik tu. Okay. So di sini dia sudah datang lah. Okay, saya nak lukiskan lah, senang cerita. Okay, korang dah marking dah tempat tu. Okay, korang tengok price main turun. Okay, price main. Okay, bila price main, tengok betul-betul dia datang. Dia kena reject. Faham? Dia kena reject. Dia kena datang, dia kena reject. Lepas tu datang balik, entry datang. Entry naik terus ke atas. Okay, dia masalahnya tak reject, dia turun terus. So tempat tu mana boleh entry. Faham tak? So ini kena fokus betul-betul. Okay, satu lagi. Okay, yang tu satu, dia dah break. Okay, dia break terus. Okay, satu lagi, kalau kita perhatikan betul-betul lah kan, dia tengah respect resistance di atas ni sedang menurun. Betul. So okay, like how to say, daily kita nampak di sini ada resistance di sini. Okay, weekly nampak tak? Weekly lah. Okay, weekly kita nampak di sini ada resistance. Okay, dia tengah respect resistance level ni. Takkan dia nak respect you all pula. Tengok, takkan dia dah respect weekly punya level ni, dia nak respect ke H4? Mana boleh. Betul. Kau nampak tak benda tu? Dia dah turun dah. Dia dah respect level weekly ni. Weekly ni resistance level ni. Tak ni lagi, saya tukar line chart, settle. Ni. Turun weekly ni, tengok weekly atas ni. Turun, dia respect level weekly ni. Saya tukar candlestick balik. Dia turun di sini, dia respect weekly punya level ni. Dia turun. Takkanlah dia nak respect H4 punya level ni. Kawan-kawan, fikir sikit. Satu, dia break terus. Okay, itu satu cerita lah. Satu lagi cerita, dia respect weekly punya level ni. Dia takkan respect H4 punya. Okay, so tu habislah. Kita move forward sikit. Okay, weekly. So weekly dia dah datang. Okay, dia dah respect weekly. Contohnya dia dah turun. Okay,
kita pergi advance sikit lah kan. Tengok di sini, weekly punya level ni. Ini apa? Resistance kan. Bagi saya resistance dah break. Tapi weekly punya resistance dia datang balik ke weekly punya resistance kat bawah ni. Yang dah fail ni, weekly punya resistance ni dah respect. Dia datang ke weekly yang dah fail ni. Dia datang respect cun-cun. Oh, dia naik. Tuk tak, dia kena cantik-cantik. Naik terus. Wow. So dia respect weekly punya level ni. Weekly dia respect resistance, dia turun, dia cari apa kita tak tahu. Tengok dia respect weekly punya resistance yang sudah fail ni. Resistance ni dah break dah, sepatutnya dia akan turun, betul tak? Ni sama-sama konsep. Okey, tengok kita lukis bagi semua nampak. Kita sekali nampak lah, tak apa. Okey, weekly punya level ni dia datang, okey dah, dia reject kau, dia turun naik. Okey. Asal lukis elok. Lukis cincai dah, betul tak? Hook naik. Sat. Okey, dia naik Okey, dia respect weekly punya level ni. Oh, dia respect. Dia respect. Dia turun. Tengok ni weekly weekly punya level weekly ini weekly. Ni macam ni betul-betul direction ni saya ajak ni. Okey, ni weekly. Okey, dia datang weekly punya resistance ni dah respect. Tengok dia mai cari weekly resistance yang sudah fail ni. Ni weekly punya resistance dia sudah reject, turun. Dia cari weekly punya resistance ni. Dah fail ni. Tu kena naik. Apa macam tu? So dia memang dia respect. Naik. Okey. Satu lagi cerita ni resistance ni kenapa dia cari? Sebab okey, tengok betul-betul ni rejection yang strong. Satu, bila price rejection yang strong ni, price datang, dia kena turun terus, betul tak? Contoh macam ni. Betul, price datang, dia kena turun terus, betul tak? Tapi tak. Price datang, naik terus. Samalah di sini. Naik terus. Faham? So tempat ni dia cari balik tempat yang dah fail ni. So price datang balik, continue balik tempat ni. Samalah di sini. Weekly punya resistance ni, cari weekly punya, mungkin dia cari weekly punya resistance yang fail ni. And itulah saya nampak. So memang dia kena dah, settle. Nampak tak? So dia tak respect H4. Dia respect weekly tu, dia respect. Dia memang dia cari weekly juga. Aduh, yang dah fail ni. So takkan dia nak respect H4 ni, kawan-kawan. Ni so tak kan? Okey, dah settle yang tu. Kita pergi ke H1, kita tengok okey. Elok dia main respect tempat ni. Naik terus. Okey, weekly punya level ni dia sudah respect. Dia sudah naik. Mesti dia takkan respect. Bagi saya kemungkinan dia akan respect balik tu memang ada lah. Tapi dah tak respect, yang naik terus kan. Okey, dah main. Kita pergi ke tempat kita entry. Okey. So daily apa? Weekly, monthly. Okay, nampak dah Okay. Di sini ada resistance. Dia sepatutnya kena turun, tapi tak, dia naik, dia datang, dia naik terus. Okey, tak apa. Tiba-tiba dia datang balik. Ada momentum yang strong. Mungkin price ada yang terlepas. Yang naik kuat-kuat ni, mungkin ada benda yang tak masuk akal. Contoh macam saya cakap tadi itulah kan. Sepatutnya ada sell. Betul? Tengok betul. Tengok betul. Kita delete dulu yang tadi tu. Okey. Apa yang kita nampak, kawan-kawan? Okey, satu, momentum sangat strong.
So mungkin mesti ada price yang terlepas. Lepas tu apa lagi? Resistance dah break. Okay. Sepatutnya resistance ni tak sampai pun support. Because resistance ni boleh jadi juga. Tapi bagi saya tak perlu tekankan benda tu lagi. Become support bukan resistance ni kadang-kadang peling pala. Kalau yang faham okey lah kan. Very good. Okay. So apa yang nampak di sini? Kita lukis Di sini price telah pun turun. Okay. Ni dah lukis. So bila dah turun kau ni tiba-tiba, lepas tu tempat ni sepatutnya price datang balik sell. Di sinilah. Sekejap Sepatutnya sell betul. Di sini. Apa di sini kecil sangat Okey, kalau turun terus ke bawah. Samalah dia datang turun terus ke bawah. Tapi tak jadi. Apa yang berlaku? Price datang balik terus terbang. Sama juga dia terus terbang. Dia tak turun. Dia terus terbang. Okay. So price willing to buy lah kan. Satu lagi momentum strong ni. Strong gila ni. So price ingin buy. So price datang balik, apa lagi buy lah kan. Sebab weekly tadi tu pun nampak buy. So buy. So sama juga di sini kawan-kawan. Bila price datang, tengok naik terus. Tu price datang naik terus. Settle masalah. Resistance ni pun dah break. Betul. So price not willing to buy, sell lah kan. Naik lagi. Memang buy lah kan. Kita pun hentak di sini. Time tu pagi lah, pukul 3 pagi tak silap saya. Lepas tu jadi A terus setup. Okey, kita marking di sini. Aduh. Kacau lain. Tengok. Sepatutnya tengok saya zoom in lagi lah M30 lah senang cerita kan. Tengok dia macam ni. Dia naik resistance yang strong, support yang strong. Naik, dia break turun ke bawah. Sepatutnya dia kena datang balik, dia kena sell. Tapi tak, dia naik terus. So price nak datang balik, cari balik yang fail tu, terus buy. Naik terus. Tak naik terus. Berapa pips ni? Tadi tu saya dah kira dah kan. Dekat berapa? 690. Tu ya. Dekat 700 jugalah kan. Naik terus kau. Ni yang sebelum. Ni yang selepas. Selepas ni sama kan. Selepas. Ni yang sebelum. Selepas. Itu sahaja cerita dia. Kita buy. So yang weekly ni memang hairan jugalah kan. Dia datang ke sini, lepas tu dia turun, dia cari weekly yang weekly resistance yang sudah fail ni, dia cari, dia naik balik. Memang orang kata coincidence jugalah kan. So yang ni lepas tu kita kena, bagi saya dah profit close lah. Hold separuh cukup. Saya dah close separuh dah lah. Tu profit. Cantik kan. Hasil usaha kan. Mesti dapatnya, jangan risau. So itu saja untuk kali ni. Yang rasa bermanfaat tu boleh apa? Share kepada kawan-kawan. Kalau yang tak faham, boleh cari orang yang lagi arif. Boleh dia macam boleh mengajar. Dia akan buka, mana tahu boleh buka mata korang ke, anak-anak ke, atau mak ayah ke, atau abang-abang, adik-adik, anybody. So buat yang terbaik. Kalau rasa bermanfaat, tolong like, share dan tekan bunyi loceng. Nanti apa-apa saya akan update. Kalau boleh saya nak update selalu lah. Okay.
Thank you guys. Okay, bye-bye. Sorry lambat sangat cakap sampai lama macam ni lah. Nak bagi faham kan. So dia ambil masa sikit. So enjoy. Okay, bye-bye.